Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Tasni binti Abdul Rashid daripada Kumpulan 2. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada rakan-rakan saya. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah aplikasi teori kurikulum berasas sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan. Seperti mana yang kawan saya bentang tadi, teori kurikulum terbagi kepada 4. Yang mana yang pertama ialah teori disiplin-mental, yang kedua teori fungsional, yang ketiga teori saintifik, dan yang keempat teori berasas sekolah. Fungsi teori kurikulum sekolah ialah kawalan sosial dan penerapan ideologi. Sebagai contoh ialah pendidikan. Logik maksudnya sekolah sebagai institusi masyarakat. Sebagai contoh ialah sosiologi. Kandungan ilmu yang terdapat di dalam teori kurikulum berasas sekolah ialah yang pertama, reka bentuk. Reka bentuk ini ditentukan oleh golongan dominan pada semua peringkat. Contoh yang dapat kita lihat ialah berpusatkan akademik pengetahuan, berpusatkan murid ataupun berpusatkan masyarakat. Yang kedua, liputan skop atau skop teori kurikulum berasas sekolah iaitu ideologi daripada golongan dominan. Ideologi ini dimuatkan dalam kandungan, kaedah dan juga penilaian. Yang ketiga, dari segi pembahagian kepelbagaian jurusan mengikut pencapaian dan minat. Seperti mana yang kita tahu, di sekolah kita ada pelbagai aliran seperti kelas sains, sastra, agama, sukan, seni dan juga TVET. Yang keempat, dari segi perkembangan ialah proses morfogenis dan sentiasa berubah. Seperti contoh, kurikulum lama sekolah rendah berubah menjadi kurikulum bersepadu sekolah rendah, dan yang terkini ialah kurikulum standard sekolah rendah. Yang kedua, kurikulum lama sekolah menengah bertukar menjadi kurikulum bersepadu sekolah menengah, dan yang terkini ialah kurikulum standard sekolah menengah. Cadangan penambahbaikan iaitu kita dalam memperkenalkan mata pelajaran bahasa asing, iaitu seperti bahasa Arab, Mandarin dan juga Jepun. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggeris juga harus ada penambahbaikan, seperti kita perlu menggunakan bahasa pengantar di sekolah. Yang ketiga ialah penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran haruslah digunakan secara holistik dan tidak hanya tertumpu kepada sebahagian mata pelajaran sahaja, seperti penggunaan kaedah e-learning dan web kamera untuk murid berinteraksi. Seterusnya, saya akan membentangkan pembandingan aplikasi teori pembelajaran dalam kurikulum bilik darjah. Seperti mana yang kita tahu, teori pembelajaran terbagi kepada 3. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga, konstruktivisme. Ciri-ciri ini terbahagi kepada 11. Yang pertama ialah konsep, yang mana teori behaviorisme pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku kekal yang dihasilkan daripada pengalaman atau latihan. Berbeza dengan konstruktivisme, yang mana murid membina kefahaman berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Kemudian murid menyesuaikan pengetahuan yang diterima dan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru menerusi keterlibatan secara langsung. Yang kedua, kita dapat lihat kaedah pengajaran dan pembelajaran. Teori pembelajaran behaviorisme menggunakan kaedah pembelajaran masteri, manakala teori pembelajaran konstruktivisme menggunakan kaedah pembelajaran inquiry dan juga pembelajaran konstruktif dan kata lain berasas masalah dan juga projek. Aplikasi kurikulum behaviorisme secara berperingkat, iaitu kita dapat lihat kita akan belajar topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Berbeza dengan konstruktivisme, kita akan belajar berasaskan tema 1, tema 2, tema 3 dan seterusnya. Selain itu, kita juga dapat belajar berasaskan masalah atau kes dan juga projek, contoh masalah 1, masalah 2 dan seterusnya.
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam teori behaviorisme ialah berpusatkan guru. Manakala pendekatan pengajaran pembelajaran dalam teori konstruktivisme berpusatkan murid dan juga bahan. Hasil yang hendak dicapai di dalam teori behaviorisme ialah quality product, bermaksud murid itu sendiri. Berbeza dengan konstruktivisme, hasil yang hendak dicapai ialah quality proses dan juga produk maksudnya quality semasa pembelajaran dan juga murid itu sendiri. Penglibatan guru di dalam kedua-dua teori ini adalah sama, iaitu guru aktif. Seterusnya, ciri yang ketujuh ialah peranan guru. Peranan guru di dalam teori pembelajaran behaviorisme, guru sebagai pakar, rujukan utama dan juga sumber maklumat. Berbeza dengan teori pembelajaran konstruktivisme yang mana guru sebagai facilitator, pemudah cara dan juga pengarah. Seterusnya, ciri yang ke-8 ialah pembelajaran murid yang mana di dalam teori behaviorisme, murid pasif, berbeza dengan konstruktivisme, murid aktif. Dari segi pentaksiran, di dalam teori pembelajaran behaviorisme menggunakan pentaksiran penilaian sumatif, berbeza dengan konstruktivisme menggunakan pentaksiran sumatif dan juga kemahiran insaniah. Peranan murid di dalam teori behaviorisme, murid menjadi pendengar yang aktif dan juga mematuhi arahan. Berbeza dengan teori pembelajaran konstruktivisme, murid menjadi penyumbang yang aktif. Fokus yang dapat kita lihat di dalam teori behaviorisme ialah pencapaian matlamat dan juga hasil. Berbeza dengan teori pembelajaran konstruktivisme, kita dapat melihat pencapaian matlamat dan juga hasil yang diterokai oleh pelajar itu sendiri.